Untuk ujian kali ini kita akan ada dua. Yang pertama adalah sekejap. Okey. Yang pertama kita akan ada ujian hafazan 3. Ujian hafazan kali ketiga ni sebab yang pertama kita buat masa ujian summative 1. Kemudian yang kedua kita buat masa ujian masa penilaian pertengahan tahun. Dan yang ketiga ni adalah pada ujian penilaian 2 ni lah. Ini untuk Oktober. Kita akan buat pada 4, 5, 6, 7 dan 8 hari bulan. Pada minggu kedua bulan Oktober. Ni adalah ujian hafazan 3. Kemudian yang kedua pada minggu ketiga kita akan ada ujian penilaian 2 ataupun kita kenali sebagai ujian summative 2 lah. Yang ni pada 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita pergi pada 20, 21 dan 22. Sebab pada 18 dan 19 hari bulan sekolah akan cuti Maulidur Rasul. Maulidur Rasul pada hari Selasa 19 hari bulan. Tapi peruntukan yang diberi adalah 18 dan 19 lah. Jadi kita akan cuti 2 hari. Kita akan sambung pada 20, 21 dan 22. Ini untuk ujian penilaian 2. Jadi ini melibatkan semua darjah 1, 2, 3, 4 dan 5 lah. Okey, jadi minta semua ibu bapa untuk ambil perhatian pada tarikh-tarikh ni . Okey, seterusnya kita pergi pada kaedah pelaksanaan ujian penilaian 2. Okey, yang ni yang berbezanya adalah murid darjah 1, 2, 3 dan 4 akan menjawab di dalam kertas peperiksaan. Kalau sebelum ni kita guna Google Form kan. Jadi pada kali ni kita akan buat kertas peperiksaan. Manakala murid darjah 5 akan jawab dalam Google Form. Okay, kat sini saya nak terangkan kenapa murid jawab dalam kertas. Sebab sebenarnya pada tahun 2020 tahun lepas lah. Kita bila start PKP tu sebenarnya sekolah dah sediakan semua kertas soalan. Sebab time tu kita nak buat ujian penilaian 2 lah, ujian summative 2 ni kan. Jadi semua kertas dah di print, dah dicetak dan dah ada dekat sekolah dah. Jadi memandangkan masa tu PKP, diumumkan seminggu, minggu depannya tu PKP jadi sekolah cuti. Sekolah tutup. Jadi soalan tu memang terbiar dekat sekolah lah. Jadi kita ambil bila berbincang baru ni, dan sektor akademik putuskan untuk kita gunakan kembali soalan tu pada ujian summative 2, pada ujian penilaian 2 kali ni lah. Jadi sebab tu kita kata murid darjah 1, 2, 3, 4 dia akan jawab dalam kertas peperiksaan. Kenapa darjah 5 dalam Google Form? Sebab tahun lepas kita sampai darjah 4 sahaja kan. Jadi 2020 yang paling latest murid darjah 4. Tahun ni kita baru ada darjah 5. Jadi darjah 5 akan jawab dalam Google Form di mana guru-guru akan gubal soalan dalam Google Form lah. Jadi soalan yang dalam kertas ni darjah 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Jadi harap jelas yang ni. Kemudian kita pergi kepada tarikh pengambilan dan pemulangan. Okey, yang ni kalau tengok tarikh kat sini, ujian hafazan pada minggu yang kedua tu. Yang ni kami minta untuk ibu bapa datang ke sekolah pada hari Sabtu dan Ahad 9 dan 10 hari bulan untuk pengambilan kertas peperiksaan. Pengambilan kertas ni ibu bapa akan dapat soalan dalam bentuk set. Maknanya dia tak adalah hari Isnin datang ambil soalan ni, hari Selasa tak. Kita bagi terus set dalam bungkusan akan ada semua kertas peperiksaan. Bahasa Melayu kertas 1, bahasa Melayu kertas 2 dan ibu bapa akan dapat secara set lah. Kemudian bila selesai peperiksaan pada 22 hari bulan, esoknya 23 dan 24 kita minta untuk datang untuk pemulangan set soalan. Pemulangan ni pun dalam bentuk set lah, macam mana dapat soalan macam itulah akan dipulangkan. Jadi 9, 10 untuk pengambilan, 23 dan 24 untuk pemulangan. Dan untuk makluman ibu bapa juga sebenarnya soalan semua ni di seal. Kita masuk dalam plastik dan kita sealkan macam mana peperiksaan awam yang biasalah. Sebab kita nak jaga dari segi dari segi pelaksanaan dia tu belum peksa lagi, murid tak boleh buka lah. Sebab dah nama pun penilaian kan, peperiksaan. Jadi masa peperiksaan sahaja baru murid akan buka soalan tu. Jadi dekat sini masa ibu bapa ambil akan dalam plastik dan semua subjek dah di seal. Jadi kita setkan untuk serahkan kepada ibu bapa. Okey, kemudian pergi kepada tata cara pelaksanaan ujian penilaian 2. Yang ni untuk murid darjah 1, 2, 3 dan 3 dan 4. Yang pertama murid akan masuk dalam link Google Meet. Maknanya pada hari peperiksaan akan refer jadual exam nanti.
Okey, murid akan masuk dalam link Google Meet macam biasa ikut kelas. Kemudian guru bertugas akan ambil kehadiran dan akan sampaikanlah taklimat pada hari ini kita akan exam apa, pukul berapa, sekian-sekian semua akan ditaklimatkan oleh guru bertugas. Kemudian murid wajib untuk mute. Maknanya kita tak nak sebab sekarang ni murid dalam mood peperiksaan. Jadi semua murid perlu mute dan raise hand. Jika ada persoalan akan angkat tangan. Tak perlu semua orang bercakap sebab kita akan jalankan peperiksaan ni secara Google Meet tapi murid akan jawab dalam kertas masing-masing. Maknanya guru pantau dalam Google Meet nanti. Kemudian yang keempat, murid akan membuka bungkusan kertas setelah dibenarkan oleh guru. Jadi dekat sinilah kita minta plastik yang murid dapat tu, kalau contoh hari tu hari yang pertama bahasa Melayu kertas 1. Jadi murid akan pegang plastik kertas bahasa Melayu dan masa tu baru buka. Jadi tak adalah kita tak nak timbul isu nanti, oh maknimah saya dah jawab lah yang ni. Sedangkan kita baru nak jalankan peperiksaan. Jadi kat sini kita minta kerjasama semua ibu bapa untuk pastikan anak-anak menjawab soalan mengikut kertas, mengikut jadual dan menjawab pada waktu dalam Google Meet sahaja. Dia bukan, sebab ni bukan latihan ulang kaji, ni bukan kerja rumah. Jadi kita akan buat secara Google Meet dan murid akan menjawab dalam kertas masing-masing. Jadi kalau tengok yang kelima tu, murid akan jawab tanpa keluar daripada Google Meet. Ini adalah sebenarnya kita dah laksanakan masa percubaan UPKK baru ni untuk murid tahun 5. Jadi kita bawa kaedah ni kepada murid darjah 1, 2, 3 dan 4 lah. Okey, bila murid dah selesai menjawab, maklumkan kepada guru, barulah dibenarkan untuk keluar dari Google Meet nanti. Dan setiap kertas peperiksaan, tempoh yang diberi adalah selama 1.5 jam. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kepada murid darjah 5, memandangkan murid darjah 5 akan jawab dalam Google Form, jadi kaedah dia sama juga. Cuma kalau tengok nombor 4 nanti, murid akan dapat pautan Google Form dalam ruangan chat. Sama macam masa percubaan UPKK lah. Semua murid akan masuk dulu, bila semua dah ada, baru guru akan bagi link untuk Google Form dalam ruangan chat. Jadi murid akan klik pada link tu, dan akan jawab dalam keadaan dia masih tak keluar dari Google Meet. Jadi sebarang persoalan ada guru yang akan ada dalam Google Meet tu lah. Jadi bila dah selesai baru maklumkan kepada guru tugas. Cuma bila guna Google Form, guru boleh tengok bila dah tekan submit tu guru boleh tengok respon kan. Jadi kat situ guru tahulah yang murid dah tekan submit, baru boleh left. Cuma bila guna kertas tadi tu, untuk murid darjah 1, 2, 3 dan 4, bila guna kertas, maknanya bila dah siap, siap dah. Tak perlu nak buka dah, nak semak, nak tengok buku, oh jawapan salah betul kan ke, tak boleh lah. Sebab ini adalah penilaian. Ini adalah murid berada dalam mod peperiksaan. Jadi minta kerjasama ibu bapa untuk pastikan anak-anak jujur dengan diri sendiri dan bila selesai peperiksaan tu, kalau boleh masuk terus dalam plastik tadi. Mungkin minta ibu bapa sediakan gunting untuk murid tak perlu nak koyakkan ke apa kan. Gunting elok-elok dan selesai boleh masuk balik dalam plastik tu. Tak perlulah seal balik. Masukkan balik dalam plastik, jadi selesai untuk peperiksaan tersebut pada hari berikut tu lah. Okey, kemudian kita pergi pada jadual ujian penilaian 2. Okay, ini saya terangkan secara ringkas lah. Okey, pada hari Isnin murid akan jawab kertas bahasa Melayu dan kertas 1 dan kertas 2. Kita sehari akan ada 2 peperiksaan, 2 subjek pada pukul 10.30 pagi hingga pukul 12. Kemudian pukul 2 hingga 3.30 petang. Kelas hafazan pada waktu pagi masih jalan seperti biasa. Maknanya waktu hafazan 8.30 hingga pukul 10 akan jalan macam biasa. 10.30 baru murid akan jawab ambil peperiksaan. Kemudian untuk hari Selasa, bahasa Inggeris ada 2, writing dan speaking. Untuk speaking ni, untuk makluman ibu bapa nanti akan keluar senarai nama lah. Dan tak semua murid akan jawab serentak pada hari Selasa tu. Sebabnya untuk speaking, dia akan makan masa lah, akan ada peruntukan. Mungkin hari ni 10 orang dulu contoh 10 orang. Jadi baki tu akan bawa ke hari lain. Jadi kalau tengok nama anak-anak tuan-puan ada pada hari Selasa, maknanya dia akan jawab pada hari Selasa. Kalau tak ada, dia akan bawa pada hari yang seterusnya lah. Okey, kemudian hari Rabu, sains dan akhlak. Hari Khamis, matematik kertas 1 dan kertas 2. Hari Jumaat, fiqh. Hari Jumaat, 1 kertas sahaja. Kemudian hari Rabu, bahasa Arab, Jawi dan Jawi Imla Khot bagi murid darjah 3, 4, 5. Kemudian hari Khamis akan ada sirah.
Jadi masa murid jawab sirah untuk tahun 3, 4 dan 5 ni, murid tahun 1 dan 2 akan selesaikan untuk bahasa Inggeris speaking. Maknanya yang mana yang dah jawab hari Selasa, hari Khamis dan hari Jumaat, dia dah selesai. Kalau tengok dekat jadual ni, sebenarnya murid tahun 1 dan 2 hanya peperiksaan dia sampai hari Rabu je sebenarnya, sampai Jawi. Jadi pada hari Khamis dan Jumaat ni baki untuk murid yang belum selesai lagi ujian speaking, dan dalam masa yang sama murid darjah 3, 4, 5 selesaikan untuk kertas sirah tajwid. Dan untuk hari Jumaat tu sepenuhnya bahasa Inggeris speaking bagi murid yang belum selesai lagi. Jadi kita bagi masa untuk speaking ni 4 hari. Bermula dari hari Selasa, kemudian hari Khamis pagi dan petang, kemudian hari Jumaat. Jadi kalau tengok nama anak tuan-puan pada hari Selasa dah selesai kan. Jadi hari Khamis dan Jumaat tu tak ada PDPR lah masa ni sebab guru-guru fokus pada peperiksaan yang berlangsung dan juga selesaikan bahasa Inggeris bagi paper speaking ni. Kemudian untuk selesai hari Jumaat tu, Sabtu dan Ahad adalah pemulangan. Jadi itu sahaja untuk taklimat pada pagi ini. Harapnya semua ibu bapa jelas lah. Jadi saya buka kalau ada persoalan. Mungkin ada yang masih nak tanya ke? Ada ke? Kalau semua jelas dan boleh hadir pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan adalah pada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Jadi akan ada guru yang bertugas lah. Dan kita tak ada susun pun hari Sabtu murid darjah 1, hari Ahad murid darjah 2, tak ada. Terpulang pada semua ibu bapa mengikut kesesuaian, lagi bagi yang adik-beradik kan. Jadi boleh datang antara salah satu lah hari Sabtu dan hari Ahad. 10 pagi hingga 4 petang dan di bawah saja, tak perlu naik ke sekolah. Jadi guru-guru akan bertugas di bawah dan kalau perlu untuk drive thru pun boleh, tak ada masalah. Tak perlu turun, tak perlu bersesak-sesak lah. Jadi kita nak mengurangkan banyak sentuhan. Jadi kalau datang pada hari yang ditetapkan, waktu yang ditetapkan, akan ada guru tugas. Dan sama juga untuk pemulangan nanti. Jadi kalau contoh ada kes-kes yang mungkin tak dapat datang pada hari Sabtu dan Ahad, itu boleh berhubung teruslah pada guru kelas dan kalau ada yang rasanya tak adalah masalah sebab kita masih kebanyakannya masih ada di kawasan Gombak kan, ada di sekitar Gombak dan di rumah masing-masing. Jadi sebab itu kita minta untuk letak pada hari Sabtu dan Ahad memandangkan mungkin ada ibu bapa yang bekerja. Jadi Sabtu dan Ahad lah kita peruntukkan untuk pengambilan dan pemulangan. Jadi kalau tak ada soalan, itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ada dalam chat. Ada dalam chat. Kejap ya. KY setting auto mute semua. Okey, patut. Sekejap. Ini ambil soalan secara drive-thru atau masuk office. Yang ni boleh ambil kat bawah je, drive-thru. Bagaimana jika ibu bapa yang bekerja? Ni kalau ada ibu bapa yang bekerja pada Sabtu dan Ahad, yang ni minta untuk berhubung dengan guru kelas lah. Mungkin kita boleh pas soalan ataupun ada guru yang tinggal berdekatan. Yang tu boleh berurusan dengan guru kelas dulu. Okey, kemudian saya terlepas info yang awal untuk jawab exam. Yang jawab exam ni dah jelas ke? Sekejap. Penilaian 2 ni maksudnya periksa akhir tahun ke tak? Yang ni penilaian ni adalah ujian summative 2. Kita ada ujian summative 1, kita ada ujian summative 2, kita ada penilaian pertengahan tahun dan kita akan ada penilaian akhir tahun. Jadi yang ni yang ketiga. Yang ketiga dan yang keempat nanti baru akhir tahun. Jadi ini ujian dulu. Ujian dan kemudian akhir sekali nanti baru kita akan ada penilaian akhir tahun. Okay, kejap. Penilaian 2 ni ibu bapa bekerja masa anak jawab exam sebab masa telah ditetapkan. Okey, kalau bagi ibu bapa yang bekerja, sebab kita minta ni kan untuk masuk dalam Google Meet. Jadi kalau ibu bapa yang bekerja, saya mohon untuk maklumkan juga pada guru kelas. Jadi kita akan dapatkan data murid mana yang perlu untuk
menjawab pada waktu selain daripada waktu yang ditetapkan. Yang tu kita akan saya akan kumpulkan data daripada guru kelas lah. Saya nak tahu berapa ramai dulu Okey, untuk ujian hafazan kejap lagi akan disampaikan oleh Ustaz Izzat. Okey, lepas tu lagi yang ni tadi ada yang nak tengok slide kejap. Okay, saya ulang semula secara ringkas, takut ada yang terlepas. Okey, yang ni murid akan jawab dalam kertas peperiksaan di mana kita minta ibu bapa untuk datang ke sekolah lah. Ambil kertas peperiksaan bagi murid darjah 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Murid darjah 5 akan jawab dalam Google Form. Kemudian tarikh pengambilan pada 9 dan 10 Oktober, hari Sabtu dan Ahad. Tarikh pemulangan pada 23 dan 24. Jadi murid akan dapat set soalan, akan ada semua. Bagi tahun 1 akan ada 11 kertas, bagi tahun 3, 1 dan 2 11 kertas. Bagi tahun 3, 4, 5 akan ada 3 dan 4 akan ada 13 kertas. Okey, kemudian yang ni. Murid akan masuk dalam link Google Meet sama macam kelas biasa, dia akan masuk tekan link kelas kan. Kemudian akan diambil kehadiran, akan ada taklimat ringkas. Murid perlu mute semua. Jika ada soalan baru boleh raise hand, baru boleh angkat tangan dan guru akan persilakanlah untuk tanya soalan. Lepas tu masa berlangsungnya penilaian tu baru buka kertas. Bungkusan kertas tu baru boleh dibuka masa tu. Jadi kita tak nak murid kata dah jawab, saya dah buat malam tadi, tak nak macam tu sebab kita nak dijalankan secara serentak lah yang ni. Kemudian murid akan jawab tanpa perlu keluar dalam Google Meet. Sebab tu kita nak murid jawab tu semua sama-sama dalam tempoh sejam setengah dan guru akan pantau murid masa tu lah. Bila dah selesai boleh bagi tahu guru yang bertugas, kemudian baru dibenarkan untuk left dan bersedia untuk kertas yang seterusnya. Okey, bagi murid darjah 5 kaedah yang sama, cuma murid akan dapat link untuk Google Form dalam ruangan chat. Macam mana ujian percubaan UPKK baru ni lah. Okey. Ini untuk kertas peperiksaan, jadual kertas ni saya akan beri selepas ni dalam grup kelas. Okey, jadi harapnya tak ada terlepas Cuma bagi ibu bapa yang bekerja, saya faham kalau ibu bapa yang bekerja, anak-anak mungkin tak ada pantauan kan. Sebab masa yang ditetapkan tu, mak ayah tak boleh nak tinggalkan handphone, tak boleh nak tinggalkan laptop. Jadi minta untuk bagi tahu kepada guru kelas. Jadi saya minta untuk dikumpulkan. Bila kumpulkan mungkin waktu yang ditetapkan kita minta untuk semua masuk dalam link Google Meet contoh Jadi masa tu itu berdasarkan pada jumlah yang saya dapat, nantilah nak tahu berapa ramai yang ibu bapa bekerja. Okey, konsep jujur dan tak boleh dapat pertolongan talian hayat buka buku. Ya betul, sebab kita nak, yang ni sebenarnya dari Google Form lagi, daripada ujian summative 1, mana-mana penilaian yang kita jalankan sebenarnya kita minta untuk murid jujur dengan diri sendiri dan bantuan ibu bapa hanya setakat untuk persediaan sahaja. Maknanya nak set up, nak masuk link, nak tekan tu tekan ni, itu hanya limitnya sampai situ sahaja. Jadi minta untuk ibu bapa serahkan sepenuhnya untuk anak menjawab secara sendirilah, tanpa perlu bantuan, tanpa perlu tengok buku, sebab yang ni kita nak tahu tahap mana dah sebenarnya anak-anak ni faham sepanjang tempoh PDPR ni. Jadi kalau semua cemerlang, kita tak tahu cemerlang yang betul-betul cemerlang ataupun cemerlang sebab tengok buku. Jadi kita nak tahu keberkesanan guru mengajar juga sebenarnya. Jadi minta untuk semua ibu bapa dan murid tolong pastikan murid menjawab tu dalam keadaan yang tanpa ada bantuan apa-apalah. Okey, dan macam mana sekolah seal soalan tu, kita nak kejujuran dari segi situlah. Bila buka soalan tu tanpa murid tahu dalam tu apa dia. Tanpa dia dah tahu, dah ada buat persediaan. Jadi masa dalam Google Meet nantilah baru soalan dibuka. Okey, yang ni bukan kehafazan masa tu maksudnya. Ya betul, masa Google Meet kena buka kamera.
Sebab kita nak guru tahulah murid menjawab tu macam mana. Okey, masa berlangsungnya penilaian, kelas hafazan jalan macam biasa. 8.30 hingga pukul 10 macam biasa sebab penilaian bermula pada pukul 10.30. 10.30 hingga pukul 12. Kemudian pukul 2 hingga pukul 3.30. Dan dia berubahlah, totally berubah dengan jadual biasa. Sebab jadual biasa ada rehat pukul 11. Tak, yang ni untuk sepanjang minggu penilaian ni kita tak tolak tepi lah jadual kelas tu. Dan kena follow jadual penilaian sahaja. Okay. Jadi kalau tak ada, serahkan kembali kepada Muallimah Azian. Ya betul, nanti kami akan maklumkan dalam grup kelas juga. Akan di-up semula. Cuma yang ni kita direct kepada ibu bapa kan, senang untuk ibu bapa faham. Jadi bila tak adalah bila baca dalam grup kelas tu nanti macam tak faham. Kenapa kena jawab dalam kertas? Jadi satu lagi, minta ibu bapa untuk sebab dalam kertas nanti dia tulis Oktober 2020. Jadi jangan pelik lah kenapa Muallimah salah tulis ke ni, salah type ke ni. Sebab semua kertas tu kita print tahun lepas. Jadi kita nak gunakan kembali sebab tak nak pembaziran dan kita tak tahu sampai bila PDPR ni kan. Jadi dekat kertas tu Oktober 2020 sebab itu soalan tahun lepas. Kita guna bawa pada summative tahun 2022. 21. Minta maaf. Okey, jadi itu saja Azin. Maklimah Azian, ada ke? Okay. Amin. Okey, terima kasih Maklimah Nisa atas pembintangan untuk ujian penilaian 2. Kemudian kita teruskan dengan pembentangan daripada Ustaz Izzat selaku Ketua Unit Pratahfiz untuk ujian hafazan ketiga. Okey, majlis mempersilakan. Okay, baik. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan penolong kanan co-curriculum Maklimah Nisa. InsyaAllah saya akan sambung untuk perjalanan bagi ujian hafazan 3, iaitu ujian sumatif yang kedua, tapi yang kali ketiga lah kiranya untuk tahun ni ujian hafazan. Baik, sebelum tu saya akan share skrin terlebih dahulu. Okay, ya, ini dia. Okay, kita mulakan. Ujian hafazan dah dimaklumkan tadi akan bermula pada 4 hari bulan 11 hingga 8 hari bulan 11 pada hari Isnin hingga Jumaat. Baik, dijalankan selama 1 minggu saja. Ni sedikit berbeza lah. Kalau ikutkan pada pertengahan tahun baru-baru ni, kita buat 2 minggu. 2 minggu tu means maksudnya habiskan dalam masa 2 minggu lah. Tapi untuk ujian hafazan kali ni kita akan habiskan sebelum ujian sumatif 2 bermula. Ujian yang bertulis Kejap Ustaz Izzat. Ya, ya. Ustaz Izzat besarkan boleh? Sebab yang ni dia besarkan yang bawah tu. Okay. Yang bentuk buku tu. Okay. Betul nampak Okey, seperti yang dimaklumkan tadi 14, kenapa ada conteng ni? Oh, boleh conteng Okey, tak apa. Bermula pada 14.11, aku tak nampak tadi 14.11 yang ni sebab dia ada kesan contengan. Okey, kalau ada soalan nanti saya akan jawab di hujung ni lah, di hujung slide. Baik, seterusnya ada kesan contengan. Jadi, sekejap saya Izzat padam kejap. Izzat padam macam mana? tekan yang gambar pemadam. Yang bawah tu, saya tengok ada yang petak ni. Sebelah dia saya tengok sebelah titik tu. Okey. Cik klik. Okey. Cik klik. Yang ni Tak pasti, cuba. Okey, ni kalau tak sampai ujung tu dia ni. Jap. Gambar pensel ni
Okey. Kena stop sharing baru clear kesan conteng. Oh, kena stop dulu sharing. Stop Sekejap tak share apa dulu. Izzat, stop jap. Stop dulu. Lepas tu share balik. Baik, Sebab saya sekejap lagi share takut tak dulu. nampak tulisan. Okey. Saya buka balik Okey. Cun dah. Sekejap, gambar buku pula hilang. Yang mana? Tadi ada. Okey, tak apa saya harap semua boleh nampak. Saya besarkan macam ni je. Okey. Bermula pada hari Isnin 4 hari bulan Oktober dan ada perubahan dari segi waktu. Kalau sebelum ni pada jam 8 hingga 10. Jadi untuk kali ni pula kita mula lewat sikit, lewat setengah jam iaitu 8.30 sehingga 10. Isnin hingga Jumaat saja. Kenapa seminggu saja? Sebab sebelum ni guru hafazan pada kelas yang ramai tu ada seorang je. Jadi setelah ada penambahbaikan dari segi jadual semua, guru hafazan yang kelas ramai ada 2 orang. Jadi boleh dibahagikan kepada 2 orang lah. Lepas tu kita boleh habiskan insyaAllah cuba dalam seminggu. Okey. Seterusnya, okey, setiap murid, seorang murid hanya perlu menjalani ujian hafazan ni sekali saja. Ini contohnya sepanjang minggu ujian hafazan tu, murid dah masuk hari Isnin. Jadi dia tak perlu masuk pada hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi dia hanya perlu masuk pada hari yang dia buat temu janji je. Nanti saya akan terangkan bagaimana nak buat temu janji tu. Okey, ibu bapa boleh membuat temu janji hafazan mengikut kesesuaian waktu ibu bapa. Okey, means masuk kat sini, ibu bapa boleh tolong buatkan temu janji untuk anak. Nak hari apa antara Isnin 4 hari bulan sehingga hari Jumaat. So bila tengok balik hari Isnin tak, contohnya hari Isnin tu tak berkelapangan pada pagi tu, boleh buat pada hari Selasa. Kalau tak hari Selasa boleh buat pada hari Rabu. Begitulah seterusnya sampai hari Jumaat. Baik. Kemudian ini dia yang saya maksudkan tadi, guru hafazan akan mengeluarkan senarai temu janji di dalam grup WhatsApp kelas. So WhatsApp kelas hafazan. WhatsApp kelas hafazan. Ini maksudnya WhatsApp kelas lah. Sebab kita sekarang ni halaqah by kelas. Jadi guru halaqah tu akan keluarkan senarai temu janji semacam tengah tahun baru-baru ni, dan bolehlah diisi mengikut waktu yang ditetapkan. Nanti akan adalah 8.40 ke, 8.50 ke, giliran yang keberapa ke, akan ada dalam senarai itu. Ibu bapa sendiri yang kena decide nak pilih yang mana. Baik. Kemudian kaedah penilaian. Kita teruskan kepada kaedah penilaian. Guru akan menilai berdasarkan beberapa aspek, antaranya kelancaran makhraj dan tajwid. Setiap satu surah bernilai 15 markah berdasarkan aspek yang dinilai. Kaedah tebuk akan diguna pakai bagi murid tahun 2 hingga tahun 5. Jadi kaedah tebuk ni masih lagi kita guna pakai untuk tahun 2 sampai 5 sajalah. Untuk tahun 1 dikendaki membaca kesemua surah. Baik, untuk seterusnya ujian hafazan tahun 1. Baik, murid di soal surah lazim. Maksudnya surah-surah yang dihafal sekarang ni lah. Saya dah kita dah mula untuk ujian hafazan tahun 1 ni dah mula masa tengah bulan 7 itu. So tahun 1 ni dulu dia baca Quran. Maksudnya dia tak ada hafazan. Dia hanya fokus kepada nurul Quran, bacaan, memperbetulkan bacaan. Untuk bulan 7 baru-baru ni kita dah masuk hafazan pula. So pada pertengahan tahun dulu tak ada ujian hafazan. Kena baca Quran je. Okey, sila baca surah An-Nas, sila baca surah Al-Kafirun. Itu contoh pertengahan tahun baru-baru ni kan. Merujuk Al-Quran. Tapi untuk peperiksaan hafazan kali ni, murid tidak dibenarkan untuk membaca ataupun merujuk Al-Quran. Jadi 100% berdasarkan hafazan. Jadi senarai-senarai surah yang perlu dihafal saya akan keluarkan pada hari ini. Selepas daripada taklimat dalam hari ini, memang saya nak bagi taklimat dulu, baru kita akan sebaran mengenai senarai-senarai surah untuk dihafal. Okey, kemudian ujian tahsin qiraat ni ujian Al-Quran lah.
Jadi murid dikehendaki membaca Al-Quran dan untuk tahun 1 dikehendaki membaca Nurul Quran yang orang kata dipaparkan oleh guru lah. So murid boleh melihat melalui skrin yang dipancarkan oleh guru ataupun murid boleh melihat Al-Quran yang dipegang. Mana yang bersesuaian. Contohnya tak nampaklah tulisan dekat skrin yang cikgu share. Boleh rujuk Al-Quran, guru akan bagi tahu surah apa, ayat berapa, boleh buka dan sila baca di hadapan guru. Di sinilah aspek bacaan, kelancaran, tajwid, makhraj akan dinilai juga. Sama juga hanya 15 markah saja untuk ujian tahsin Quran, ujian Al-Quran. Okey, baik. Ini adalah beberapa teknikal sama seperti yang Muallimah Nisa sebutkan sebentar tadi. Ibu bapa yang bekerja boleh berbincang dengan guru hafazan untuk menjalani ujian hafazan pada waktu yang sesuai. Ini adalah special case. Contoh memang hari pagi memang tak dapat kerja. Anak pula tak ada gadget. Kemudian memang tak dapat akses. Jadi hanya waktu petang saja boleh. Ataupun hanya waktu malam saja. Tapi ini special case. Seandainya betul-betul tak dapat. Itu boleh deal ataupun boleh berurusan dengan guru hafazan masing-masing. Boleh bagi tahu boleh buat petang tak? Kalau guru dah mencapai persetujuan, boleh dijalankan pada waktu petang. Tapi dengan syarat dalam tempoh 4 hingga 8 tadi. Maksudnya dalam tempoh seminggu tu saja. Hari Sabtu Ahad tu sebenarnya dah tak boleh dah. Sebab nak kena ambil kertas saja kan. Jadi kalau boleh elakkan untuk buat pada hari Sabtu atau Ahad. Boleh buat pada hari Isnin hingga Jumaat. Waktu tu kalau tak dapat juga boleh deal dengan guru hafazan masing-masing. Okey, semua ibu bapa diminta untuk buat temu janji hafazan. Okey, ini dah sebut tadi. Baik, ibu bapa tidak dibenarkan untuk berada di sisi murid semasa ujian hafazan dijalankan. Okey, ini semua sedia maklum dah bahawa ujian hafazan ni ataupun ujian Google Form ke ataupun ujian bertulis kali ni pun memang tak dibenarkan untuk berada di sisi murid kecuali jika ada masalah teknikal. Contohnya suara tak dengar, murid tak tahu nak mute balik ke, unmute ke. Jadi dibenarkan untuk hal-hal teknikal macam itulah. Untuk yang seterusnya, okey, itu saja untuk ujian hafazan kali ini. Senarai surah akan dikeluarkan pada hari ini. Ada sebarang soalan? Saya tengok kat chat dulu. Okey, masa hafazan antara pukul berapa? Hanya pukul 8.30 sehingga 10 saja. 8.30 sehingga 10. Jadi pada sebelum ni kita buat pukul 8. Pukul 8 sampai 10. Tapi ada beberapa yang kenapa kita buat 8.30 ni. Sebabnya guru dah, orang kata dah satu kelas yang ramai tu boleh buat 2 guru. Jadi contohnya kita nak buat hafazan. Saya bagi contoh kelas 3F. 3F ni ada 2 guru dan murid dia ramai 25 orang. Jadi sebahagian murid boleh buat dengan Muallimah Azilah, sebahagian murid boleh buat dengan Muallimah Haini. Jadi boleh inilah deal dengan guru halaqah masing-masing. Ada beberapa kelas hafazan yang ditambah guru kan. Jadi boleh deal dengan guru hafazan masing-masing. Okey, contohnya 3F, 3Z dan sebagainya. Ada beberapa kelas yang ada 2 orang guru. Okey, boleh deal dengan cikgu masing-masing. Okey, ada soalan tak selain daripada itu? Okey, saya teruskan seandainya tidak ada soalan, saya teruskan kepada Muallimah Zian, pengurusi majlis. Okey, maknanya lepas hafazan ada kelas biasa je. Okey, betul. Ujian hafazan ni dijalankan pada orang kata macam minggu ulang kaji lah. Jadi masih lagi ada kelas seperti biasa. Maksudnya dibuat pada waktu yang ada sesi PDPR.
Sebelum ni ujian hafazan, lepas tu tunggu jawab peksa kan. Kali ni tak ada. Kita buat seperti biasa. Ujian pembelajaran PDPR seperti biasa. Okay, baik insyaAllah kita teruskan dengan saya kembali kepada Muallim Azian. Okay, terima kasih Ustaz Izzat atas pembentangan untuk ujian hafazan dan juga Muallimah Nisa atas pembentangan untuk ujian penilaian 2. Jadi kita ada dua ujian untuk bulan Oktober nanti. Tadi Ustaz Izzat typo untuk bulan tarikh untuk ujian hafazan tadi masih pada bulan Oktober, 4 hingga 8 Oktober. Jadi jika ada sebarang persoalan lanjut boleh berhubung dengan guru kelas atau shoot dekat grup kelas grup kelas masing-masing. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini. Diharapkan semua jelas dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asy. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan mari bersurai.